Assalamualaikum, saya Muhammad Asobirin bin Matsani 260716 dari kumpulan E. Hari ini saya akan bentangkan bagi subjek SCCG 3141 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan, dan tajuk yang dipilih ialah Komunikasi dalam Pengurusan Kejururawatan. Dan ahli kumpulan saya ialah Engku Muhammad Afizam 265332, Izharuddin bin Zainal 265335, Muhammad Nazmin 260658 dan Niwana 265321. Okey, kita terus pergi kepada pengenalan. Pengurusan merupakan dimensi penting dalam bidang kejururawatan profesional dan memerlukan perkembangan kemahiran, pengetahuan dan kebolehan yang berterusan bagi membangunkan aktiviti pengurusan dengan cara yang proaktif, cekap dan berkesan. Ianya dengan tujuan menjaga kualiti yang ditawarkan kepada pengguna sistem penjagaan kesihatan. Menurut Sila 1988 berpendapat komunikasi merupakan suatu proses menghantar, menerima atau bertukar maklumat sama ada berbentuk verbal, visual atau suara. Ia bertujuan agar maklumat yang diterima itu jelas dan faham. Menurut Hello Laswell 1948 pula berpendapat bahawa komunikasi merupakan proses dua hala yang paling mudah difahami untuk memberikan penerangan kepada individu yang menjawab soalan-soalan yang diajukan. Jelas di bawah, komunikasi merupakan proses di mana seorang itu menyampaikan informasi melalui interaksinya dengan individu yang lain. Kerana mungkin banyak jururawat mengambil peranan dalam pengurusan kaki tangan, pasukan dan proses langsung atau tidak langsung, secara langsung dan atau secara tidak langsung berkaitan dengan rawatan pesakit. Seterusnya, komunikasi adalah proses perkongsian maklumat, pemikiran dan idea dengan individu lain. Komunikasi dibahagikan kepada 6 elemen, iaitu sumber, pengirim, mesej, saluran, penyahkut dan penerima. Ianya melibatkan lebih daripada seorang individu yang berhasrat untuk berkomunikasi, yang mencipta dan mengekod maklumat untuk ditukar, dinyatakan dalam beberapa bentuk mesej dan dihantar melalui saluran kepada penerima. Dari segi skop organisasi, maklumat utama komunikasi adalah untuk memupuk perubahan dalam sikap, pengetahuan atau tingkah laku satu atau lebih penerima. Untuk memastikan mesej yang akan diterima dengan berkesan, ia mesti difahami. Itulah sebabnya proses pengurutan, iaitu terjemahan idea atau pemikiran menjadi simbol yang sangat penting. Seterusnya, mesej mungkin termasuk kata-kata lisan, bertulis serta komunikasi bukan lisan seperti gerak isyarat, wajah, ungkapan dan postur. Saluran komunikasi ada pelbagai antaranya mesyuarat bersemuka, email, surat atau laporan bertulis dan sebagainya. Pilihan saluran komunikasi harus dibuat berdasarkan tujuan mesej dan kemampuan penerima. Proses komunikasi hanya selesai apabila mesej diterima, ditafsir dan membuahkan hasil. Dalam banyak kes, tafsiran mesej oleh penerima menjadi berbeza dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Potensi penyahkutan ini boleh terjejas disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengetahuan dan pengalaman penerima dan hubungannya dengan pengirim, ketiadaan maklum balas, perbezaan budaya dan status. Seterusnya, dalam pengurusan kejururawatan, kajian telah menekankan bahawa keberkesanan komunikasi boleh dihalang oleh konflik dan hubungan interpersonal, pemusatan proses membuat keputusan dan penyelewengan aliran maklumat.
Kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan memahami kesukaran komunikasi yang dihadapi jurawat dan peranan pengurusan mereka khususnya dalam konteks hospital. Okey, slide seterusnya saya berikan kepada ahli yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya. Saya akan meneruskan slide ini, iaitu dengan tajuk latar belakang organisasi. Hospital Segamat merupakan hospital berkonsepkan nukleus menggantikan hospital lama yang berusia 76 tahun. Selain itu, konsep nukleus ini diilhamkan oleh Jabatan Kesihatan di United Kingdom dan ia diubah suai mengikut kesesuaian keadaan di Malaysia. Hospital Segamat ini mula dibina pada tahun 1992 dan ia beroperasi pada 27 Mac pada tahun 1995. Selain itu, hospital ini mempunyai visi dan visinya adalah berprestij, tinggi mesra di hati, dan misinya ialah memberikan perkhidmatan yang efisien, selamat dan berkualiti serta mesra pelanggan. Seterusnya kita pergi kepada objektif projek. Objektif program pengurusan komunikasi kejururawatan ini di Hospital Segamat adalah untuk menarik keupayaan komunikator masa kini yang lebih strategik untuk mengimbangkan dan melaksanakan inisiatif komunikasi korporat yang lebih tersasar. Selain itu, pengurusan komunikasi ini lebih bergantung kepada penggunaan dari media cetak dan media elektronik pada masa lalu. Dan kini, media sosial telah memainkan peranan yang lebih efektif. Selain itu juga, aktiviti komunikasi dapat disusun secara strategik untuk mensasarkan khayalak di berbagai peringkat dengan menggunakan beberapa saluran komunikasi. Slide seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Muhammad Nafizam bin Azam Shah. Nombor metrik 265332. Saya akan teruskan pembentangan mengenai permasalahan komunikasi. Berdasarkan pemerhatian pengalaman pekerja menjadi salah satu punca masalah komunikasi antara jururawat. Ada kalangan mereka mempunyai 20 hingga 30 tahun pengalaman dan telah bekerja secara profesional. Ada juga yang berkhidmat seawal 1 tahun dan tidak mempunyai apa-apa pengalaman. Berbekalkan latihan profesional dan memegang diploma serta ijazah dalam bidang perubatan, namun masih tetap terdapat permasalahan komunikasi. Antara masalah komunikasi kepengurusan yang dihadapi oleh mereka dalam konteks pengurusan hospital adalah seperti berikut. Pemecahan proses kerja. Pemecahan proses kerja dari segi perkhidmatan disediakan adalah masalah utama yang dilakukan oleh jururawat. Terdapat banyak tugas yang dipecah kepada pelbagai bahagian. Kadang-kadang mereka perlu melakukan suatu kerja, namun mereka perlu bekerja sendiri. Walhal kerja itu perlu dilakukan secara pasukan. Pemecahan proses kerja di hospital adalah masalah utama. Masalah ini mungkin berkaitan dengan ruang yang terhad, ruang yang disediakan untuk merancang tugas, membincangkan dan menilai tugas-tugas yang dijalankan. So, akibatnya kebanyakan masa setiap kakitangan serta ini melakukan aktiviti secara terpencil. Peralihan waktu bekerja. Okay, organisasi kerja jururawat yang terlibat dengan shift disebut sebagai masalah. Ini kerana jika jururawat bekerja pada shift pagi dan petang, akibatnya tidak ada langsung hubungan komunikasi dengan pengurus jururawat dan juga kakitangan yang shift malam. Akibatnya komunikasi hampir tidak berlaku. Biasanya mesej yang diberikan oleh mereka adalah melalui telefon. Ia boleh menghalang pemahaman mesej tersebut. Permasalahan sering berlaku dalam situasi 24 jam. Lihat melalui perbezaan jabatan di mana maklumat yang diterima kakitangan bekerja waktu siang tidak akan dapat menyampaikan maklumat tersebut kepada kakitangan yang kerja waktu shift, iaitu terutama shift malam. Maka maklumat tersebut akan disampaikan melalui mesej telefon
ataupun di papan buletin. Secara tidak langsung, proses komunikasi itu boleh menghalang percayaan mesej. Menolak perubahan dan penglibatan kerja berkumpulan. Terdapat beberapa ciri-ciri individu yang menunjukkan penentangan terhadap perubahan dan pelibatan kerja berpasukan. Mereka yang berinteraksi dalam rutin pengurusan sahaja dan mengelak dari berkomunikasi. Mereka menolak terhadap perubahan dan penglibatan kerja berkumpulan itu merupakan sebagai masalah yang menghalang kualiti proses berkomunikasi. Dalam situasi yang kritikal, mereka harus mendapatkan seorang untuk menyampaikan sesuatu perkara yang penting. Namun apabila dia mencari seseorang, orang tu tidak boleh bercakap pada masa itu, dan dia perlu berlari mencari orang lain, dan perkara itu akan menjadi lebih rumit. Selain itu, menolak terhadap perubahan dan pelibatan kerja berkumpulan juga merupakan sebagai masalah yang menghalang kualiti proses berkomunikasi. Penentangan terhadap perubahan mungkin kelemahan dalam proses berkomunikasi itu sendiri, kerana tiada gerakan berkumpulan yang diberikan. So, saya teruskan beri penentangan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita beralih kepada cadangan. Cadangan yaitu melalui bengkel dan program latihan. Okay, bengkel ini dijadikan sebagai strategi meningkatkan kesedaran tentang pentingnya komunikasi. Membimbing rakan sekerja menghasilkan bengkel dengan aktiviti dinamik. Perkara utama ialah di mana perlu bermula bukan melompat kepada penyelesaian semata-mata. Latihan bengkel ini menitikberatkan aspek pengurusan, latihan komunikasi dan sebagai jururawat dalam peranan pengurusan. Seterusnya, cadangan yang kedua ialah formalisasi tindakan dan kelakuan. Mewujudkan rekod bertulis, yaitu memastikan kesinambungan dan konsistensi tindakan perkhidmatan hospital ataupun unit. Terdapat berbagai cara untuk memformalisasi komunikasi seperti menggunakan memo atau notis. Formalisasi tindakan dijadikan sebagai strategi untuk memastikan kesinambungan tindakan antara pengurusan dan kaki tangan. Oke, seterusnya kita beralih pada cadangan yang ketiga, yaitu komunikasi bertulis dan lisan yang optimum. Jururawat dicadangkan menggunakan komunikasi secara langsung. Penting bagi seorang pengurus memberikan tanggung jawab kepada ahli kumpulannya secara semeljadi dan boleh diterima. Dengan ini akan meningkatkan komunitas diri mereka. Ketua jururawat boleh mencadangkan perubahan sikap melalui supaya nilai-nilai baharu dapat memberi impak kepada rutin harian. Sokongan moral perlu untuk meneruskan sikap tersebut. Okey, seterusnya saya akan membentangkan secara kesimpulannya. Okey, beberapa cara telah dibincangkan mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan cabaran komunikasi. Yang paling penting ialah menggunakan alat dan teknologi yang betul untuk membantu mengatasi cabaran ini. Di samping itu, ini bukan sahaja melaksanakan tugasan atau menghasilkan strategi komunikasi. Ianya perlu kekal konsisten dan mendengar suara pekerja. Selain daripada itu, untuk memastikan mesej yang disampaikan dapat diterima dan difahami, pegawai atasan haruslah memastikan setiap tindakan mendapat maklum balas daripada anggota bawahan. Pegawai atasan juga boleh membuat suatu pertemuan di antara pekerja dan pegawai atasan dan menjadikannya sebagai aktiviti rutin secara bulanan atau harian. Okey, akhir sekali, pastikan ketua sentiasa menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan kepada pekerja terbaik. Dengan cara ini, dengan mudah akan dapat meningkatkan komunikasi dalaman organisasi, meningkatkan penglibatan pekerja, meningkatkan semangat pekerja dan memacu produktiviti pekerja. Maka dengan itu, lahirlah para pekerja yang cemerlang di dalam pentadbiran sesebuah organisasi di bawah kepimpinan seorang ketua yang berwibawa.
Selain dapat menaikkan dan mengharumkan nama sesebuah organisasi, seterusnya menjadikan sesebuah organisasi itu suatu organisasi yang profesional dan bertaraf antarabangsa. Sekian sahaja presentation daripada kumpulan kami.